Baik, kita kembali bersama Menerusi Rampai Pagi menerusi ruangan tindakan iklim. Dan kali ini topik yang kita bincangkan berkenaan dengan perubahan iklim. Kita hadirkan juga pegawai logistik bahagian operasi IRAD Yang Mulia Muhammad Saiful Bahri bin Bahrain. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, kesempatan kita ni untuk meningkatkan kefahaman berkenaan dengan hal ehwal yang berkaitan dengan iklim ni. Umur ya, betul, tepat sekali. Mungkin Tuan boleh mengongsikan sebagai mukadimahnya mengenai dengan topik yang bakal dikongsikan bersama dengan penonton ini. Silakan. Baiklah. Alhamdulillah, terlebih dahulu bagi pihak Pusat Bencana Kebangsaan NDMC, saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada Radio Television Brunei di atas jemputan kami lah ni untuk mengongsikan mengenai perubahan iklim di bawah bidang kuasa NDMC. Jadi ada pun maklumat yang akan dikongsikan ini insya-Allah nanti lebih kepada kesiapsiagaan di dalam menangani sebarang risiko berkaitan dengan perubahan iklim di negara ini insya-Allah. Dan sebagai pengenalan jugalah kepada ramai NDMC ataupun Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan ditubuhkan pada 1 Ogos 2006 di bawah mandat Perintah Pengurusan Bencana 2006 yang berperanan sebagai sekretariat kepada Majlis Bencana Kebangsaan dan mengoperasikan arahan strategik Majlis Bencana Kebangsaan. NDMC juga merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Di samping itu, NDMC berperanan selaku agensi peneraju dan tumpuan utama kebangsaan, serantau dan juga antarabangsa dalam hal ehwal pengurusan bencana. Dan juga NDMC juga selaku focal point kebangsaan bagi ASEAN Committee on Disaster Management ataupun SCD yang ringkasnya. Ini saya kongsikan juga misi NDMC ialah pusat koordinasi yang kompeten dalam pengurusan bencana. Dengan misi ialah membina negara yang bertahan bencana demi kesejahteraan negara. Juga perlu dikongsikan juga NDMC adalah pusat koordinasi dan bukannya responder dalam pengurusan bencana. Jadi itu sedikit sebanyak yang perlu kita ketahui sebagai salah satu agensi yang ada di negara Brunei Darussalam yang turut sebenarnya menangani pengurusan bencana NDMC, National Disaster Management Center. Ataupun Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan seperti yang kita paparkan. Dan juga mungkin Tuan boleh mengongsikan secara ringkas bagaimana NDMC mengintegrasikan penyesuaian perubahan iklim ke dalam strategi pengurangan risiko bencana DRR seperti yang nyatakan tadi. Okey. Seterusnya apabila kita bercakap mengenai perubahan iklim, NDMC merupakan ahli kepada Adaptation and Resilience Working Group ataupun ARWG. Sebagaimana di dalam Brunei Darussalam Climate Change Policy BNCCP strategi nombor 8 iaitu Climate Resilience dan Adaptation yang memfokuskan kepada pengurangan risiko bencana ataupun disaster risk reduction dan penyesuaian perubahan iklim ataupun climate change adaptation, dan berbalik kepada semula mengintegrasikan penyesuaian terhadap perubahan iklim ke dalam strategi pengurangan risiko bencana. Jadinya sebagai sebahagian daripada strategi pengurangan risiko bencana, NDMC mengintegrasikan penyesuaian perubahan iklim melalui beberapa pendekatan utama. Antaranya adalah satu, pembangunan kapasiti dan latihan, yang mana NDMC ada menyediakan program latihan dan pembangunan kapasiti kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman tentang impak perubahan iklim serta langkah penyesuaian dalam merancangan kesiapsiagaan dan tindak balas bencana. Dan yang kedua pula, penglibatan masyarakat, yang mana pihak NDMC juga seterusnya menekankan kepentingan dalam penglibatan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana ataupun DRR dan penyesuaian perubahan iklim ataupun CCA dengan bekerjasama rapat dengan masyarakat. NDMC menggalakkan amalan terbaik dalam pengurangan risiko bencana dapat meningkatkan daya tahan ataupun resilience masyarakat. Jadinya antara pendekatannya ini memastikan strategi disaster risk reduction NDMC ini adalah komprehensif dan adaptif terhadap risiko bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi mungkin Tuan juga boleh mengongsikan apakah di antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh NDMC dalam pengurangan risiko bencana dan penyesuaian perubahan iklim terhadap masyarakat. Okey, terima kasih. Jadinya antara inisiatif yang ingin saya kongsikan dalam mengurangkan risiko bencana ini yang berkaitan dengan perubahan iklim terhadap masyarakat, di antaranya adalah satu,
program pengurusan risiko bencana berasaskan masyarakat ataupun CBDRM yang menumpukan kepada kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana dan perubahan iklim serta mengaplikasikan tindakan yang betul semasa kejadian bencana. Ya. Yang kedua pula, projek mitigasi banjir dengan adanya kerjasama rapat bersama agensi-agensi berkenaan, beberapa projek mitigasi banjir telah pun dan sedang dilaksanakan pada masa ini. Sebagai contohnya, projek yang melibatkan pelibatan pembinaan dan penyelenggaraan sistem perparitan, menaiki taraf jalan raya di beberapa jalan, terutama di jalan pendalaman ni, daerah Tutung, Tempurung dan Joblait ada jalan dinaikkan sudah. Antara tujuannya sebenarnya adalah risiko tu banjir memang adalah, cuma mana tadi mengurangi risiko tu, kita dengan mitigasinya telah. Jadinya kalau adanya jalan raya yang tertentu yang selamat, diorang ni boleh menjadikan kehidupan seharian seperti lazimnya. Yang ketiga pula yang saya kongsikan, taklimat CBDRM dan SBDRM. Pada tahun ini, NDMC mula mengadakan taklimat kesedaran kepada agensi kerajaan dan bukan kerajaan, sekolah dan institusi tinggi pengajian tinggi di negara ini mengenai pengurusan risiko bencana dan perubahan iklim bagi meningkatkan kesiapsiagaan dan kedayataan masyarakat terhadap risiko bencana. Jadinya antara inisiatif yang dikongsikan tadi itu sebenarnya sebahagian daripada bidang keutamaan strategik NDMC bagi pengurangan risiko bencana ke atas masyarakat yang terdedah serta meningkatkan daya tahan dan keupayaan masyarakat untuk menghadapi dan bertindak balas bencana. Jadi banyak hal yang perlu kita fahami mengenai dengan risiko dan juga pengurusan bencana walaupun kita ni ada agensi yang telah dimandatkan untuk sama-sama merangka strategi dan juga menyediakan langkah mitigasi pengurangan risiko bencana tu, tetapi kita ni perlu ada tanggungjawab juga untuk sama berpartisipasi. Selalunya kita ni melihat golongan sukarelawan juga yang banyak membantu agensi ini. Selain juga saya percaya melalui pendekatan yang dinyatakan tadi ada beberapa taklimat bersama dengan masyarakat ataupun agensi-agensi yang juga merupakan stakeholder bis kita tu untuk membantu pelaksanaan usaha dan inisiatif yang dilakukan oleh NDMC. Dan dalam hal ini tuan tadi ada menyebut tentang inisiatif dalam mengurangkan risiko bencana. Saya pun ada sedikit menyentuh tadi tuan, tapi mungkin dapat dihuraikan lebih rinci lagi berkenaan dengan inisiatif ini. Boleh. Okey. Jadinya untuk menjawab soalan tersebut, pentingnya untuk kita ni memahami bahawa kebanyakan kejadian bencana di Brunei ini didorong oleh keadaan cuaca yang berubah-ubah lah. Ada hujan panas. Dan di musim-musim itu ada ia punya bencana. Kalau panas mungkin kebakaran. Kalau hujan mungkin angin kencang, pokok tumbang, atap terbang, apalagi banjir dan sebagainya lah tu. Jadinya tanah susur apa? Dengan adanya iklim perubahan iklim sebenarnya meningkatkan lagi risiko bencana ni lah. Cuaca panas dan sebagainya. Cuaca yang dia menentu dah tu. Jadinya antara pengurangan risiko ni dalam strategi proaktif juga yang dilaksanakan NDMC termasuklah pelbagai program yang melibatkan masyarakat yang tentu memperkasakan peranan mereka dalam pengurusan bencana dan mengurangkan risiko bencana. Jadinya antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh NDMC adalah seperti program CBDRM, SBDRM, program pertolongan cemas ataupun Community First Aider, program pemimpin masyarakat PPM dan latihan bencana ataupun tabletop exercise. Yang mana antara tujuan sebenarnya inisiatif ini dibuat adalah satu, untuk memupuk kesedaran masyarakat di mukim dan kampung mengenai peranan NDMC dan agensi berkaitan dalam pengurusan bencana. Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga juga apabila diorang ini tahu dan peka akan keadaan sekeliling, secara langsung diorang sebenarnya membantu kerajaan dan dalam membina masyarakat yang berdaya tahan terhadap bencana seperti kawasan kita ni lah tu. Dan seterusnya juga antara isi yang ingin saya kongsikan adalah CBDRM yang telah diadakan pada bulan ini juga, yang diadakan di Mukim Gadong A pada 7 hingga 8 Ogos di Sekolah Rendah Rimba, dan program CBDRM Mukim Kuala Belait pada 14 hingga 15 Ogos 2024 di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan. Yang mana secara lazimnya apabila CBDRM ini diadakan pada hari pertama, para peserta ini akan mendengar peluang untuk mendengar taklimat daripada agensi-agensi berkepentingan dalam pengurusan bencana yang bertajuk fungsi, peranan dan langkah-langkah dalam menangani kejadian bencana. Jadinya juga taklimat ini sebenarnya diberikan oleh jabatan-jabatan, antaranya adalah Jabatan Daerah Brunei Muara,
Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam, Jabatan Kemajuan Perumahan, Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Jabatan Pembangunan Penyelamat dan Medical Services ataupun IMAS tu, Kementerian Kesihatan. Ya. Manakala pada hari kedua, habis diorang ni akan membuat aktiviti pertikalan ya. Aktiviti pertikal ni antaranya adalah gotong royong. Gotong royong membersihkan kawasan yang dijadikan sebagai learning point ataupun buffer zone. Ya. Town watching dan hazard mapping, demonstrasi mencegah dan memadam kebakaran serta tata cara mengangkat mangsa yang cedera. Ya, memang sebenarnya kalau kita lihat taklimat mengenai dengan bencana ini memang satu perkara yang perlu kita ni ambil peduli kerana banyak saja sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan iklim ini, iaitu memang perubahan iklim ini adalah di antaranya merupakan perbuatan daripada manusia sendiri. Jadi tadi juga Tuan ada menyebut mengenai dengan SBDRM. Boleh Tuan terangkan lebih lanjut mengenai dengan program pengurusan risiko bencana berasaskan sekolah ini, Tuan? Okey. Jadinya program pengurusan risiko bencana berasas sekolah ini juga antara satu inisiatif dalam mengurangkan risiko bencana yang mana dianjurkan oleh NDMC juga dengan kerjasama jabatan-jabatan sekolah yang bertujuan untuk mendidik warga sekolah tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan meningkatkan daya tahan mereka terhadap bencana. Antara objektif yang dicapai daripada SBDRM ini antaranya adalah satu, untuk meningkatkan kesedaran di kalangan kaki tangan sekolah dan pelajar tentang peranan NDMC dan dalam pengurusan bencana. Kedua, meningkatkan keupayaan mereka untuk mengenali risiko dan bencana. Yang ketiga, meningkatkan kapasiti mereka untuk mengambil tindakan sebagai tindak balas kepada risiko ini dan membina daya tahan untuk mengendali sebarang kejadian bencana. Jadinya seperti yang kita lihatlah menunjukkan program SBDRM yang telah dilaksanakan pada tahun ini. Dan ini saya kongsikan juga Puan. Ya, silakan. Di samping itu juga selain daripada CBDRM, NDMC juga turut mengadakan program penyelaras kesiapsiagaan bencana ataupun Disaster Preparedness Coordinator yang telah dimulakan sejak Ogos 2019 yang mana program DPC ini, kira DPC short form itu yang bertujuan untuk melatih masyarakat negara ini bagi menyokong usaha-usaha pihak kerajaan dalam pengurusan bencana. Jadinya setakat hari ini alhamdulillah juga program ini telah berjaya melatih seramai 118 orang individu yang diiktiraf sebagai ahli DPC di bawah NDMC sejak tahun 2019. Jadi beberapa latihan telah dilaksanakan untuk diorang ini diiktiraf antaranya adalah simulasi dan juga dengan taklimat daripada jabatan-jabatan daerah dan juga DPC ini sebenarnya kolaboratif ataupun kerjasama dengan agensi lain. Sebenarnya kadang 3 hari punya programnya. Jadinya ada juga jabatan daerah, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM, Jabatan Pembangunan Penyelamat, Jabatan Kerja Cuaca Brunei Darussalam, Persatuan Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam dan Pejabat Perubahan Iklim Brunei Darussalam. Dan apabila bis diorang ni diiktiraf sebagai ahli DPC, diorang ni memainkan peranan penting dalam memantau dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat komuniti yang terjejas akibat bencana serta mengongsikan apa jua maklumat termasuklah laporan situasi kepada NDMC dari masa ke semasa untuk sebarang tindakan. Sebabnya diorang yang diiktirafkan ni diorang kebanyakannya tinggal di Brunei Muara ni dan juga di daerah-daerah lain. Dan kebanyakannya bencana ni di pendalaman Jadinya apabila di pendalaman mungkin bis diorang ni lebih dekat dengan tempat kejadian itu. So diorang boleh membagi laporan dan kami menerima dan menilai dan tindakan seterusnya apa yang perlu dibuatlah tu cuma tu. Jadi baik, tadi berkesempatan berkongsi mengenai dengan CBDRM di mana beberapa kursus ataupun bengkel yang juga melibatkan kalangan masyarakat ataupun komuniti, selain juga SBDRM. SBDRM ini sasarannya ataupun tujuannya adalah kepada pelajar-pelajar sekolah. Saya teringat rasanya pada beberapa tahun kebelakangan saya juga sempat menjadi moderator kepada salah satu seminar ataupun bengkel yang lebih orang melibatkan kalangan wanita untuk lebih siap siaga juga menangani pengurusan bencana. Sebenarnya usaha yang dilakukan oleh NDMC ini begitu holistik sekali, bukan lagi orang Hall of Nations tetapi juga Hall of Governance sendiri. Apabila nyatakan tadi seramai 118 individu telah pun dilantik sebagai Disaster Preparedness Coordinator di
PC dan diorang ni di kalangan pelbagai peringkat umur. Betul. Dan juga latar belakang, ada yang di kalangan kalangan pemimpin belia, di kalangan pemimpin kampung dan Betul. juga mukim. Jadi syabas kita ucapkan kepada NDMC sendiri. Dan di samping itu juga Tuan, mungkin juga boleh berkongsi beberapa inisiatif yang telah pun masa ini giat dilaksanakan bersama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Kalau tadi Tawas, sekolah ada, komuniti ada, dan lantikan DPC juga. Macam mana dengan inisiatif BIS kita mendekati warga ataupun karyawan perkhidmatan awam dan juga swasta? Okey. Jadinya dalam pengurusan bencana ada terdapat dia punya disaster cycle ataupun kitaran pengurusan bencana tu. Mana yang pertama mitigasi dan yang kedua dia punya kira mitigasi perancangan tu, dan ketiga adalah tindak balasnya, dan yang keempat pula pemulihan dan recovery. Jadinya kalau balik kepada soalan itu, ia lebih kepada pencegahan dan juga mitigasi lainnya. Jadinya dalam fasa pencegahan dan mitigasi ini, ia dapat dikongsikan dalam masa ini dalam slide adalah antara inisiatif Kementerian Pembangunan yang diselaraskan oleh NDMC di masa peacetime di masa sebelum bencana. Jadinya ini sebagai usaha mitigasi bencana banjir dan tanah susur. Jadinya contoh di sini kita dapat lihat adanya penektarafan jalan dan membesarkan longkang dan pemeliharaan berkala bagi mengurangkan impak banjir. Selain itu juga pemeliharaan atau pengubahsuaian kawasan berbukit juga dilaksanakan untuk mengurangkan kejadian tanah susur. Antara yang lain juga, seterusnya usaha lain pula adalah dilaksanakan oleh lawatan ke tempat-tempat yang berisiko kebakaran hutan di negara Brunei Darussalam, terutamanya di kawasan yang mudah terbakar dan yang menjejaskan perumahan. Sebagai contoh, kami juga pernah melawatannya ke perumahan negara Kampung Rimba, Mukim Gadong A, perumahan Kampung Katok B dan Katok A dan daerah Belait, yang kemudian dengan penilaian ini apa sahaja findings yang daripada lawatan ini dinilai sekadangnya sama orang ramai sama agensi lain juga untuk membincangkan apa ia punya langkah kehadapan dan juga perancangan strategik lainnya dalam sebarang langkah mitigasi. Dan seterusnya juga antara lawatan juga ada juga latihan-latihan amali bencana, yang mana latihan amali bencana ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan, kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti pengurusan bencana secara bersepadu. Jadi sebagai contoh, apabila latihan ini dibuat, antara yang pernah dibuat juga latihan bencana di peringkat daerah bagi senario menangani kebakaran hutan di daerah Belait. Jadinya latihan bencana ini juga pernah dibuat bersama syarikat-syarikat dan industri. Seperti yang Puan cakap tadi, ada juga bencana daripada human made cuma itu kuncinya. Jadinya pernah membuat sembahangi industri, alhamdulillah juga Shell Petroleum, kejadian oil spill dan sebagainya. Sebagai contoh, tahun lepas ni kami pernah membuat field training exercise yang mana di Hengi Industri yang dibuat latihan industri tindak balas kecemasannya, keselamatan tahap 3 yang dianjurkan oleh pihak Hengi Industri dengan kerjasama NDMC, Jabatan Tenaga, DJPM, Autoriti Petroleum Brunei Darussalam, NDMC, Autoriti Keselamatan Kesihatan Alam Sekitar ataupun SHINA, Darussalam Enterprise, Bintang Badan Penyelamat dan Perkhidmatan Kecemasan Ambulans Perubatan Emas, yang bertujuan bagi menilai kesediaan dan keberkesanan keupayaan tindak balas kecemasan selaras dengan piawaian antarabangsa. Jadinya kira-kira seramai 200 orang telah menyertai latihan ini yang terdiri daripada para pegawai, kaki tangan dari 15 agensi kerajaan kira-kiranya dan bukan kerajaan. Dan ingin saya kongsikan juga penglibatan NDMC dan juga pasukan tindakan awal kita ini, responder kita ini ada juga terlibat dengan latihan serantau iaitu RDEX 23. RDEX di sini bermaksud ASEAN Regional Disaster Emergency Response yang telah diadakan di Yogyakarta, Indonesia, yang bertujuan untuk menstimulasikan senario bencana berskala besar bagi menguji dan memperbaiki tindak balas kecemasan serta kerjasama antara negara-negara ASEAN ini dapat dikuatkanlah tu. Dan antara tujuannya juga latihan serantau ini paling penting satu, ia mengukuhkan koordinasi tindak balas bencana serantau. Kedua, ia menguji upaya operasi kita ni iaitu pasukan tindakan balas dan penilaian kecemasan ASEAN ataupun ASEAN Erat lah ni. Yang ketiga,
meningkatkan interoperability sistem pengurusan bencana di seluruh negara ASEAN. Dan yang keempat adalah mempertingkatkan kesiapsiagaan negara-negara anggota untuk mengerahkan dan memberi bantuan antarabangsa semasa bencana besar. Ini secara contohnya ASEAN lah ni ya, punya level. Asia Tenggara. Iya. Baik, saya percaya banyak hal yang perlu kita ni sadari selaku masyarakat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, hatta kita ni sebagai individu orang yang berkhidmat di sektor swasta, apatah lagi sebagai karyawan di perkhidmatan kerajaan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin. Tani perlu orang Indah pun banyak sedikit sekurang-kurangnya ataupun lebih daripada setengah perlu faham bagaimana kita ni perlu bersiap siaga untuk penyerang menangani pengurusan bencana ni, dan tahukah juga bahawa perkembangan ekonomi sesebuah negara ni akan turut terjejas dan juga tergendala sekiranya penduduk-penduduknya Indah berdaya tahan, kerana tadi ada disentuh mengenai dengan resilience dan orang Indah berdaya tahan akan bencana. Jadi kita ni akan merasa impaknya tu. Mungkin dalam hal ini, apakah kepentingan sebenarnya membina daya tahan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim? Okey. Jadinya masyarakat yang berdaya tahan ini bermaksud masyarakat yang siap lah ni, yang sedia ataupun mampu bertindak balas dengan baik terhadap bencana dan juga pulih daripadanya dengan cepat lah ni. Ini melibatkan perancangan proaktif, penambahbaikan infrastruktur dan rangkaian sosial yang kuat. Negara yang mempunyai masyarakat yang berdaya tahan ini juga merupakan salah satu hasrat wawasan Brunei 2035 bagi matlamat 2, iaitu kehidupan rakyat yang berkualiti tinggi, yang mana salah satunya ialah membina masyarakat yang berdaya tahan bencana dengan memperkasakan masyarakat ini dengan memupuk kesedaran masyarakat melalui program kesedaran dan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana, termasuklah langkah keselamatan dan menggunakan tata cara yang betul untuk menyelamatkan nyawa dan mengambil tindakan betul dan selamat yang dapat orang save life lah tu, save life dan kemudian save property dan sebagainya bagi mengurangkan risiko harta benda bagi masa pendek, sederhana dan panjang. Alhamdulillah juga walaupun di Brunei ini ia punya bencana Indah kebanyakannya Indah bukannya berskala bersalah, alhamdulillah tu. Namun dengan adanya persediaan awal di peringkat masyarakat akan dapat membantu membina masyarakat yang berdaya tahan bencana. Jadinya antara tu juga dengan ilmu ni, knowledge diorang ni dapat menguatkan kita ni punya persediaan lah untuk menghadapi sebarang bencana, walaupun ni orang belum happen now, tapi barangkali in future tadi lebih bersedia untuk menghadapi dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya. Dan juga hubungan kerjasama dalam pihak serantau ASEAN dan juga antarabangsa ini juga penting sebenarnya untuk menghulurkan, menyumbangkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat serantau seperti negara-negara jiran dan juga di rantau antarabangsa yang lain. Dari hubungan kerjasama ini juga antara bangsa dan juga ASEAN ini, dan ianya sebenarnya menguatkan tadi punya hubungan lah, walaupun di peringkat individu, sukarelawan, badan-badan bukan kerajaan, termasuk juga masyarakat dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tadi puan cakap tu, whole of nation approach, whole of government approach dan juga whole of society approach. Dan juga barangkali daripada penutupnya lain saya harap juga lah apa yang dikongsikan pada pagi ini akan dapat membantu memupuk dan meningkatkan kesedaran awam tentang kepentingan pengurusan risiko bencana dan inisiatif yang telah dilaksanakan oleh NDMC dalam pengurangan risiko bencana dan berkaitan dengan perubahan iklim. Kita punya highlightnya perubahan iklim ini ada ni. Jadi insya-Allah juga NDMC akan sentiasa bersedia insya-Allah untuk bekerjasama dengan agensi berkepentingan dalam pengurusan bencana dan masyarakat dan komuniti bagi sama-sama kita ni membina masyarakat yang berdaya tahan bencana insya-Allah. Iya, dan sebelum berakhir juga ingin kita mengucapkan selamat ulang tahun penubuhan kepada Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan NDMC sebenarnya pada 1 Ogos 2026. Jadi tahun ini merupakan penubuhannya yang ke-18 tahun. Telah banyak yang telah pun disumbangkan dari segi idea dan juga bantuan praktikal kepada komuniti dan juga masyarakat serta penduduk di negara Brunei Darussalam sejak negara kita ni turut menerima beberapa
bentuk musibah seperti banjir. Orang kita ni minta-minta yang lain, tetapi kita ni perlu siap siaga dan berdaya tahan. Jadi untuk kita ni berdaya tahan itu, kita ni perlu ada ilmu. Jadi ilmu itu telah diusahakan berterusan sehingga ini dari sejak tahun 2006 sehingga sekarang dengan adanya taklimat dan juga latihan praktikal lantikan DPC yang dinyatakan tadi. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita Yang Mulia Awang Muhammad Saiful Bahri bin Bahrain, Pegawai Logistik Bahagian Operasi IRD, memberikan kami banyak ilmu ni umur bagian ni. Inilah terjawab kenapa kita ni perlu celik mengenai dengan perubahan iklim dunia. Betul, tepat sekali. Terima kasih juga Tuan kerana sudi hadir di Rampai Pagi. Memang sangat satu topik yang sangat informatif dan juga padat untuk penonton kita ni mungkin memproses ni. Tapi anda juga dapat melihat secara ulangan nanti di Facebook akan dimuatnaikkan nanti. Jadi kami ucapkan terima kasih Tuan. Terima kasih Dan sampai juga. jumpa. Tahniah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.